Hai, Assalamualaikum. Anda semua tahu tak tentang isu-isu ekonomi semasa dan implikasinya terhadap negara? Tak tahu? Jadi jom, hari ini sama-sama kita kupas sedikit demi sedikit apakah isu ekonomi semasa tersebut dan kesannya terhadap pendapatan negara dan pendidikan. Jom. Apabila kita bercakap tentang isu ekonomi semasa, ianya pasti berkait rapat dengan krisis kewangan global. Tapi jap, krisis kewangan global tu apa? Ya betul, krisis kewangan global itu merupakan peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasaran dunia mengalami keruntuhan. Ya, krisis ini bersifat global kerana saling kebergantungan antara negara, terutamanya dari segi ekonomi dan pasaran dunia. Jadi sekarang kita dah tahu tentang krisis kewangan global. Jadi kita nak tahu apakah kesan krisis ini terhadap pendapatan negara. Kalau anda semua nak tahu, Bursa Saham Malaysia pernah mengalami kerugian yang amat teruk dan Bursa Saham Malaysia pernah jatuh sehingga ke paras 800 mata akibat daripada krisis kewangan global. Pada ketika itu, ramai daripada kalangan ahli perniagaan yang hilang sumber pendapatan dan mengalami kerugian yang amat teruk. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka menjual saham mereka untuk jadikan wang sumber pendapatan mereka dan untuk membayar segala kerugian yang mereka alami. Oleh disebabkan itu, pasaran saham Malaysia merudum dengan teruknya. Kesan seterusnya iaitu pelancong berkurangan. Ada kaitankah pelancong dengan krisis ekonomi ni? Ya, memang ada kaitan. Jadi, apa kaitannya? Krisis kewangan global ini melibatkan seluruh dunia. Jadi, ketika krisis ini berlaku, tak ramai yang mempunyai wang yang mencukupi untuk pergi melancong. Hal ini terjadi di Malaysia juga, iaitu tak ramai pelancong asing yang datang ke negara Malaysia akibat daripada krisis kewangan global ini. Hal ini sudah pastinya menjejaskan industri perhotelan di dalam Malaysia dan tidak lupa juga kepada industri kecil dan sederhana. Apa itu industri kecil dan sederhana? Ya, industri kecil dan sederhana itu adalah mereka yang menjual cendera-cendera hati, menjual keripik-keripik untuk dibawa pulang ke rumah. Apabila kurangnya pelancong yang datang daripada Amerika, daripada Eropah, daripada negara Asia-Asia yang lain, jadi malaplah industri pelancongan di dalam Malaysia ini. Dan perkara ini amat menjejaskan mereka yang bekerja di dalam industri-industri yang berkaitan. Seterusnya, harga tanah menjunam. Sektor hartanah juga tidak terlepas daripada terkena tempias krisis kewangan global. Perkara ini amat menakutkan pemaju, pengusaha dan pelabur itu sendiri kerana risiko yang mereka perlu alami amatlah tinggi dan hal ini amat menjejaskan pendapatan seharian mereka. Ketika krisis kewangan global berlaku, ramai daripada kalangan pengusaha, pemaju dan pelabur itu sendiri mengalami kerugian. Jadi apa yang mereka perlu lakukan untuk mendapatkan semua wang mereka? Mereka terpaksa menjual rumah ataupun tanah mereka dengan harga yang murah kerana mereka amat terdesak. Jadi apabila mereka menjual dengan harga yang murah, harga tanah jatuh menjunam dengan teruknya dan perkara ini amat menjejaskan pendapatan di dalam negara. Kita pergi kepada poin yang terakhir, iaitu pertanian. Kalau anda semua tahu, pengeluaran pertanian keseluruhannya telah menurun pada tahun 1998. Jika kita bandingkan pengeluaran kelapa sawit pada tahun 1998 dan tahun 1997, penurunan sebanyak 8.1% telah dicatatkan. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Perkara ini berlaku akibat daripada cuaca yang tidak menentu pada tahun itu.
Pada 6 bulan pertama tahun 1998, negara Malaysia mengalami cuaca kemarau iaitu El Nino, dan pada 6 bulan kedua pada tahun 1998 juga negara Malaysia mengalami hujan yang berterusan iaitu La Nina. Hal ini amat menjejaskan pengeluaran kelapa sawit dan mengakibatkan negara Malaysia tidak dapat mengeksport kelapa sawit ke negara luar, dan perkara ini amat menjejaskan pendapatan negara dan mengakibatkan kerugian pada sektor pertanian negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan perbincangan di dalam implikasi ekonomi ini, tetapi terhadap pendidikan negara Malaysia. Baiklah, rentetan daripada sebelum ini iaitu implikasi ekonomi ni terhadap pendapatan negara, sudah pastinya dia akan menjejaskan banyak di dalam pendapatan negara. Seterusnya, di dalam aspek pendidikan juga, apabila ekonomi negara Malaysia khususnya telah terjejas dan ekonomi global juga turut terjejas ketika itu, sudah pastinya pendidikan negara kita menerima impak dan kesan yang sama. Baiklah, di dalam topik implikasi ekonomi terhadap pendidikan negara ini, saya akan bincangkan tentang dua poin utama, iaitu yang pertama, fasiliti pembelajaran akan lemah. Ini kerana sudah pastilah peruntukan yang akan dikeluarkan oleh kerajaan terhadap pendidikan ini akan berkurangan berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Oleh itu, kos yang dikeluarkan untuk pendidikan akan berkurang, yang akan membawa kepada fasiliti pembelajaran di sekolah-sekolah di Malaysia tidak mencukupi, dan penyelenggaraan untuk fasiliti dan prasarana di sekolah juga akan semakin terhad dan akan memberi kesan yang buruklah kepada pendidikan di negara. Dan seterusnya disebabkan oleh kekurangan peruntukan kepada pendidikan. Sudah pastilah peralatan baharu yang lagi moden tidak akan dapat dibeli untuk diberikan kepada sekolah-sekolah di Malaysia. Bagaimana Malaysia ni akan menjadi negara yang maju kerana jikalau pendidikan negara kita masih di tahap yang rendah dan sederhana. Baiklah, mengenai fasiliti pembelajaran lemah ni, saya bawakan belanjawan pendidikan pada tahun 2021 sebanyak lebih kurang 50 bilion ringgit telah diperuntukkan untuk pendidikan negara, dan belanjawan ini telah dibahagikan kepada dua aspek yang utama, iaitu yang pertama untuk mengurus, dan dalam pengurusan pendidikan negara kita, sistem pendidikan iaitu Perdana Menteri Pendidikan sendiri telah memperuntukkan sebanyak 47 bilion, dan daripada pembangunan 3 bilion 87,552 dan 900 ringgit. Baiklah, berbalik kepada fasiliti pembelajaran yang lemah itu, saya juga bawakan bukti dan beberapa data yang diambil daripada sumber berita harian yang dapat kita baca dan peroleh daripada internet, iaitu tiada capaian internet, gadget seperti pelajar-pelajar yang berada di sekolah yang daif. Apabila kita sebut tentang belajar di sekolah yang daif ini, pastinya yang bermain di fikiran kita adalah sekolah-sekolah di pedalaman. So, contohnya di Sabah, Sarawak, mereka bukan sahaja kekurangan prasarana, untuk pergi ke sekolah pun susah, dan capaian internet juga terhad. Jadi dengan adanya pula implikasi ekonomi ni, lebih-lebih lagi akan menjejaskan pendidikan negara. Baiklah, seterusnya saya akan teruskan pula dengan isi kedua tentang implikasi ekonomi ini terhadap pendidikan. Saya punya poin yang kedua ialah sistem pendidikan yang tidak tetap. Merujuk kepada implikasi ekonomi ini terhadap negara kita, kita sedikit maklum bahawa Malaysia akan mengalami perubahan jemaah menteri ataupun parlimen 5 tahun sekali. Jadi pertukaran menteri ini juga sebenarnya memberi impak kepada sistem pendidikan di Malaysia, kerana yang pertamanya
sudah pastilah perubahan dasar dan arahan dari Kementerian Pendidikan. Perubahan arahan-arahan yang bertukar secara kerap ini sebenarnya memberi impak yang agak negatif kepada pendidikan negara, kerananya seperti yang saya bawakan dasar-dasar baru KPM, iaitu Kerajaan Pendidikan Malaysia. Antaranya yang pertama adalah PBS, KSSR, sistem kurikulum di Malaysia juga berubah. Jadi melalui itu peruntukan pendidikan yang kurang ini membawakan kepada kita tidak boleh melaksanakan dasar-dasar baru KPM ini dengan lebih efisien, dan laras pendidikan yang sentiasa berubah-ubah ini terpaksa berubah disebabkan kemampuan ekonomi negara yang tidak dapat mencapai standard pendidikan yang kerajaan ataupun Perdana Menteri kita hasratkan. Oleh itu sudah pastinya memang pendidikan di negara kita akan terjejas secara tidak langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amira Aisyah binti Mahdi. Hari ini saya akan membentangkan tentang apakah kesan kepada sektor ekonomi dan juga sektor pendidikan akibat daripada COVID-19. Seperti yang kita nampak dan kita tidak dapat menafikan bahawa COVID-19 yang kecil ini dapat menggugat seluruh dunia, khususnya aspek ekonomi, yang disebabkan kes yang meningkat hari demi hari. Menurut pandangan Pengerusi Pemunenan Nasional Berhad PNB, iaitu Tan Sri Datuk Zeti Atar Aziz, menyatakan bahawa kita mampu untuk mengatasi krisis ekonomi COVID-19 ini. Menurut bekas Gubernur Bank Negara itu, beliau juga menegaskan bahawa Malaysia mampu untuk mengatasi krisis ekonomi ini kerana keupayaan Malaysia yang pada dahulunya pernah bangkit daripada krisis kewangan yang pernah berlaku pada tahun 1997 hinggalah 1998. Persoalannya di sini, bagaimanakah COVID-19 ini boleh memberi impak yang besar kepada rakyat lantas dapat memberikan impak kepada negara, tidak kira sama ada kita ini kategori B40, M40 ataupun T20. Kita semua akan terkesan dengan kelupuhan ekonomi yang bakal berlaku pada negara kita. Jadi di sini dapatlah saya simpulkan bahawa kita ini diibaratkan seperti berada dalam satu kapal yang besar tapi mampu untuk menempuhi gelora yang besar itu bersama-sama. Menurut laporan kajian Nielsen mengenai soal selidik pekerja, beliau mendapati bahawa sebanyak 40% pekerja melaporkan pengurangan pendapatan sepanjang tempoh PKP dilaksanakan. Manakala bagi sektor perniagaan pula, menurut Jabatan Perangkaan, cabaran yang dihadapi ketika negara melanda COVID-19 ini, masalah yang pertama ialah masalah membayar gaji. Yang kedua adalah pengurangan pelanggan. Yang ketiga adalah masalah membayar sewa permis, dan yang terakhir adalah masalah aliran tunai. Dan peniaga kecil juga seperti peniaga pasar malam yang hanya bergantung kepada gaji harian yang tiada punca pendapatan tetap juga turut terkesan. Itu baru saya sentuh mengenai sektor perniagaan. Belum lagi kita sentuh tentang sektor kesihatan, pelancongan, perhotelan yang juga turut terkesan akibat daripada COVID-19 ini. Tambahan lagi, sekejap PKP dilaksanakan bagi memendung gejala COVID-19 ini, banyak individu yang hilang pekerjaan, yang cuti tanpa gaji, tak boleh berniaga, hilang sehingga sampai satu tahap rakyat Malaysia terpaksa mengeluarkan duit simpanan untuk terus menyara kehidupan mereka. Contohnya baru-baru ini, kerajaan pernah membenarkan rakyat untuk mengeluarkan wang simpanan KWSP mereka akibat daripada kes yang meningkat hari demi hari. Baiklah, mengenai bajet belanjawan 2022 yang pernah dibentangkan oleh Menteri Kewangan kita, iaitu Tengku Datuk Seri Abdul Aziz, yang memperuntukkan sebanyak RM332.1 million kepada sektor ekonomi. Dan ini merupakan satu peruntukan yang tinggi dalam sejarah negara kita. Jadi di sini saya berharap bahawa peruntukan yang besar itu mampu untuk mengurangkan beban rakyat Malaysia. Seterusnya, apakah kesan kepada sektor pendidikan ketika mana negara kita dilanda COVID-19? Yang pertama ialah sejak pelaksanaan PKP yang bermula 18 Mac 2020, sekolah diarahkan tutup
dan pelaksanaan pembelajaran secara atas talian dilaksanakan. Penutupan sekolah untuk tempoh yang panjang akibat daripada pandemik COVID-19 ini menyebabkan negara mengalami kerugian yang besar. Hasilnya, kerajaan telah mengeluarkan sejumlah wang yang besar ataupun peruntukan yang besar untuk menyediakan peranti elektronik kepada para pelajar sepanjang tempoh PBBR dijalankan. Hal ini kerana hasil kaji selidik KPM yang melibatkan hampir 900,000 pelajar menunjukkan sebilangan besar pelajar tidak mempunyai peranti elektronik. Yang kedua ialah keluarga yang tidak berkemampuan menghadapi kesukaran untuk menyediakan kemudahan internet kepada anak mereka. Hal ini dikatakan kerana pembelajaran secara atas talian sangat memerlukan internet yang lancar. Ketiga ialah pengusaha bas dan juga peniaga kantin juga turut terkesan kerana hilang punca pendapatan. Kita dapat lihat bahawa COVID-19 ini memberi kesan yang besar kepada ekonomi dan juga pendidikan negara. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengganding bahu untuk menerangi gejala wabak COVID-19 ini. Terima kasih.